Pah, Yes. ni apa cerita bisnes gelang ajaib kau tu? Gelang ajaib yang berkuasa nuklear tu masih maju. Saya telah mendapat lebih ramai downline. Kau dah setahun ni dah cecah 1 juta belum sale? Belum lagi bang, sikit lagi. Kau ni meniaga ke isi masa lapang? Bang, saya dah berjaya dalam projek gelang berkuasa nuklear saya tu. Okey. Saya baru beli ni. Beli apa? Toyota Velfire. Damn, mana? Tu belakang. Oh. Alamak. Pah, Cun lah. tapi ni bukannya latest model kan? Bukan. Dia Sebab tahun bila punya? ini tahun 2012. 2012. Facelift. Okey, sebelum nak cerita pasal Velfire ni, kita nak bagi tahu dekat penonton-penonton kita, sebab ramai sangat yang tanya pasal Velfire ni. Kita ceritalah dia punya basic dulu. Okey, jadi model Velfire ni dia masuk pada 2008 sehingga 2014. Model pertama ni first model, dia panggil ANH20. ANH20. Ya, dengar tu. tapi dia masuk masa tu, dia masuk sebagai kenderaan recon lah, import terpakai lah. Jadi UMW Toyota Motor Malaysia memang tak jual model ni. UMW dia cuma jual model selepas ni, iaitu pada 2016, iaitu model AGH30. Itu kita tak nak sentuh dulu. Kita nak tengok model yang ini dulu, ANH20. Dengar tu. Konsentrate pada Abang Jaafar. Okey, Pak. Penonton nak tahu. Cuba kau cerita. Okey. Yang secara asas je dia ada dua spek lah. Ini kita tengok daripada skop paling besar, iaitu 2.4 dengan 3.5. Okey, dengan 3.5. 2.4 ni 4 silinder CVT, 3.5 ni 6 silinder V6 torque converter 5 speed. Torque converter 5 speed. Ya, 5 speed. 3.5 ni memang power lah. Memang kita tahulah, tapi kita tak nak sentuh 3.5 sebab kebanyakan orang memang nak 2.4 lah sebab rotek dia lebih murah kan. Betul. Jadi dalam 2.4 ni sendiri pun ada pecahan-pecahan spek dia lagi. Hoyo. Okey. Berapa pecahan itu, Pak? Banyak bang, saya tak boleh recall. Cuma kita ambil yang asas dulu lah. Okey, dia yang asas dulu. First dengan model X, dia panggil 2.4X. Yang ini dia ada 8 dengan 7 seater tapi dalam dia color cerah. Tapi yang ini low spec lah, paling low lah. Dia ada single power door je. Dia punya rim pun 16 tak silap saya. Lepas 2.4X dia ada Z. Ada Z. Z yang model ni lah, model yang saya beli. Ni rim 18, 2 power door. Okey, lepas tu ZG. ZG dia macam Z dalam interior hitam. Rim 18, cumanya dia pilot seat. Belakang dia macam seat dalam kapal terbang. Okey. 2.5G. I can imagine that. Okey. Lepas tu dia adalah model-model kecil yang lain macam Golden Eyes, ada model GS, ada model Modelista Aero Tourer. Dia banyak model-model kecil macam tu. Tapi bang, hari ni kita cerita pasal model ni cukup lah. Kalau kita nak cerita semua tu memang sampai subuh lusa pun memang tak habis lah. Kita cerita apa yang ada di belakang kita tu. On. Okey. Okey. Pak. Penonton ingin tahu kenapa Velfire ni Pak, penonton nak tahu kenapa Velfire ni popular sangat, Pak? Velfire ni dia memang popular kat Malaysia sebab orang Malaysia memang suka Velfire dengan Alphard. Sebab dia besar, dia selesa, dia melambangkan image. Itulah sebabnya, dan harga dia agak munasabah lah untuk model-model recon. Tapi sebelum tu saya nak cerita pasal interior dia, bang. Okey. Sebab Toyota ni punyalah bijak. Dia boleh buat sitting position tu macam kita drive kereta. Cuma feel tu taklah sama, still lah kita rasa kita bawa benda yang besar kan. Tapi driving position, seat dia memang kita rasa macam taklah kekok sangat macam nak bawa Venet ke apa semua kan. Itu yang saya suka tentang Velfire. Yang itu saya setujulah. Lagi satu, practicality. Okey, dari segi ruang barang, kalau kita tengok dekat konsol tengah dia boleh isi barang. Dekat konsol belah kanan bawah boleh isi barang. Lepas tu model Z ni
seat pemandu dan penumpang depan, dia tak ada halangan, dia tak ada konsol tengah, dia tak macam ZG. Jadi dia boleh walk through pergi belakang. Jadi memang direka tu memang lebih kepada praktikal, dan lagi satu dia brand Toyota bang, memang orang percayalah. Serius ah? Boleh walk through. Tapi bang, walaupun kereta ni dulu masa unregister dulu harga dia 250 sampai 300,000, tapi dia punya electric seat pun kita tak dapat. Punyalah. Kedekut betul Toyota dia. Dia suruh beli ZG kalau nak dia punya electric seat lah. Tapi owner kereta ni sebut pula bukan kereta saya punya. dia dah pakai body kit Modelista. Tu boleh tengok dekat dia punya skirt depan tu, dia punya grill tengah malam ada lampu dengan skirt belakang. Semua original dia beli. Saya rasa masa dia beli pun dekat almost 10 jugalah. Masa tu lah, sekarang dah murah. Dan ayam pun banyak dah sekarang. Dulu cak ayam pun tak ada. Bukan ori lah ni. Ori lah orang cerita. Tak faham-faham orang tu ni. Dasar 1 GB lah. Abang nak rasa naik tak? Nak. Okey, kita... Boleh lah Pak. Kereta baru kau kan? On. Pak, aku rasa macam terkejut jugalah. Daripada luar tadi aku tengok kereta ni besar, tinggi. Tapi bila dah duduk kat dalam ni, aku dah pegang steering ni. Alamak, sedap lah. sedap lah. Dia punya sitting position, steering tu dekat dengan kita. Jadi tak rasa macam bawa van pun. Tak rasa bawa Tak ada benda yang besar kan. Betul. Itu sebab tu saya rasa, sebab itu antara daya penarik untuk orang membeli kereta ni kan. Daripada dia nak berubah cara memandu kan. Dia tak adalah macam gaya macam bawa van dulu-dulu kan. Betul lah, padahal orang gila-gila sangat nakkan Vellfire ni. Baru aku faham kenapa. Tapi yelah, 2.4 ni nak kata power sangat pun tidak, tapi nak kata lemau pun tidak juga. Cuma bila abang beli kereta-kereta macam ni, kena ubah cara memandu kan. Betul. Sebab kalau kita nak memotong tu, kita kena ingat kita ada ekor panjang dekat belakang, ada benda besar kita bawa ni. Itu kena berhati-hati lah, kena ubah cara memandu lah. Orang beli kereta ni bukannya nak untuk speed. Dia untuk selesa. Untuk selesa. Boleh pergi, nak pergi boleh pergi, tapi betul. Kena tengok-tengok lah kan. Betul. Okey, Pak. Daripada segi keselesaan memandu, yang keduanya ramai penonton yang nak tahu. Betul tak? Ni, daripada segi maintenance ni, nak membela kereta-kereta macam ni Pak. Okey, dari segi maintenance, sebenarnya kereta ni dia tak ada benda-benda yang complicated, tak ada benda yang mahal untuk kita tukar maintenance dia, tak ada. Jadi, servis biasa je sebenarnya. Servis tukar minyak hitam, tukar minyak CVT. Minyak hitam standard lah dalam 10,000, bergantung pada minyak lah. Ada 5,000, ada 10,000. Lepas tu CVT minyak dia lah. Itu kena pakai minyak CVT ori Toyota. Jangan sekali-kali pakai minyak yang lain. Minyak dia dalam 100 lebih 200 je. Taklah mahal pun. Tak mahal. Tapi kalau dalam buku dia, kalau ikut buku, dia suruh tukar 80,000. 80,000 kilometer. Tapi seeloknya kalau ikut tanya geng-geng yang pakai Vellfire ni, ada yang 20,000 pun tukar, ada yang 40,000. Tapi kalau saya lah, saya tukar sekitar 40 ke 50,000 lah tukar minyak CVT. Lebih tukar kerak lebih elok sebenarnya kan? Betul. Jadi minyak CVT tu sentiasa bersih lah. Ya, betul. Okey. Lagi nak tanya apa lagi? Okey, selepas maintenance minyak enjin apa semua, kalau aku kan, aku particular pada suspension dia. Kesedapan dia memandu, itu semua safety part kan. Okey. Dia macam ni bang, kalau kereta Jepun sebenarnya kalau absorber tu original made in Japan 100%, sekitar 6-700 sebatang. 6-700 sebatang depan. Sebatang lah. Kalau 4x4 lah. Tengok yang mana bocor lah kalau kita nak tukar. Dengar dia macam mahal, tapi sebenarnya kalau kita beli original, dia memang boleh tahan sampai 150-200 ribu bang. Itu berapa tahun nak memandu. Serius? Itu. Tapi kalau kata tak ada bajet sangat, boleh beli yang second hand. Dekat kedai Hafkat pun dah banyak set-set dia. Tapi nasib-nasib lah kalau potong kedai potong ni kan. Kena pandai carilah. Kena pandai cari. Kalau harga kedai potong dalam sebatang 100-200 je. Betul. Sekali dengan spring, sekali dengan dia punya mounting.
Oh okey, not bad lah dia punya nak jaga maintenance. Betul, tak susah. Lepas tu bush dia puluh-puluh ringgit, ada ratus-ratus ringgit, ada belting dia puluh-puluh ringgit, ada ratus-ratus ringgit, ada. Bagi saya kereta ni sebenarnya dah macam Vios je bang nak jaga dia. Baru aku nak cakap, dia dah macam maintain Vios lah pula. Dah tak susah, dia memang tak susah. Sebab Toyota ni satu enjin dia memang pakai dekat banyak kereta. Dia pakai yang enjin yang sama dia pakai kat Harrier, dekat Camry, dekat Lexus kan. Banyak kereta kan, kat Estima semua. Enjin Toyota ni dia well known ketahanan dia. Memang itulah, memang tak adalah orang ada masalah-masalah yang bangang-bangang tiba-tiba overheat. Memang betul, jarang terjadilah pada jarang lah terjadi. Tapi bang, dia ada 3 problem yang biasa pada kereta ni. Oh ada? Ada, dia tetap ada. Yalah, mesti adanya. Yang pertama, enjin 2.4 ni dia ada masalah balance shaft. Balance shaft? Balance shaft ni dia duduk dekat bawah sekali, dekat bawah crank. Jadi dia ada satu part gigi dia tu, dia sampai dalam sekitar 100,000, dia kadang-kadang boleh pecah. Sudah. Dia punya simptom dia bila kita start enjin pagi, dia bunyi kasar enjin. Itu dah memang sampailah balance shaft dia bergoyang. Memang ada isu dengan enjin 2.4, tapi itu bukanlah isu besar, itu macam wear and tear je lah kan. Dengar tu, take note. Balance shaft kalau nak pakai kereta ni. Lepas tu kalau tukar benda tu, saya cerita kos dulu bang. Tukar benda tu harga dia sekitar 1,000 ke 2,000 ringgit, bergantung pada barang dan bergantung pada pomel lah. Okey juga, tak adalah mahal sangat. Yang masalah kedua, steering rack. Steering rack dan kenapa? Steering rack ni kadang-kadang kalau orang yang tak pandai jaga kereta, yang jenis jumpa nampak speed bump pun di jalan 18 juga, jumpa jalan yang tak elok pun dia rembat 38 ke kan, memang dia punya steering rack cepat rosak. Bahagian komponen yang rosak tu dekat gigi motor EPS tu, sebab ini dia pakai electric power steering. Jadi mekanisme yang dekat gigi power steering tu dia cepat haus. Jadi benda tu yang bila kita lalu dekat jalan tak rata, dia bunyi kelekuk-kelekak, kelekuk-kelekak. Itu dia panggil kok-kok noise kalau untuk kereta ni lah. Tapi bukan Velfire je bang. Velfire, Alfa, Estima, Harrier, Lexus semua ada masalah yang sama. Dia bunyi knuckling lah. Tapi bergantung pada cara orang pakai. Contoh kereta ni bang, mileage dah 100 lebih, balance shaft tak okey. Dia punya kok-kok noise tak ada. Dia orang cermat. Kalau orang cermat pakai dia okey. Ya betul. Macam mula ni, Mu ni memang cermat punya orang. Tahu kan? Bang. Yang ketiga, apa dia? brake bergegar. Brake bergegar ni sebab apa? Sebab dis ke apa? Okey, sebab dis. Sebenarnya masalah brake bergegar ni biasa je kat mana-mana kereta pun semua. Betul, kita pakai kereta biasa pun, kereta murah, kereta mahal pun tetap ada. Cumanya sebabkan fizikal kereta ni dia besar. Jadi bila dia besar, kalau dia bergoyang sikit pun kita rasa. Tapi dia punya solution ni senang je. Apa dia? Skim disc, tukar brake pad original. Brake pad jangan sekali-kali pakai ayam atau pakai yang separak original, yang claim original made in China ke apa, tak boleh. Pakai made in Japan punya original. Memang selesai masalah tu. Ataupun tukar disc baru. Dengar tu. Nak pakai Velfire, pastikan ambil yang original. Jangan pakai cap ayam. Come on lah, Velfire kot. Kan? Dah jual gelang banyak-banyak, takkan nak pakai cak ayam. Kuasa nuklear kot. Slow sikit bang. Macam ni owner dia bawa. Slow dia lalu kat speed bump. Nampak tu. Okey. Ada soalan lagi? Dah tak ada. Habis kan? Nombor 3. Apa dia? Yang tadi tu, maintenance dah habis dah? Dah habis. Kita dah habis dah. Dah kena lonceng dah patut ni. Oh iya ke? Omar tak roja? Tu dia habis. Oh ya, dah okey. Sorry mak. Okey, dengar tu bangsa mekanika. Biar kami tewas, asal anda puas. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan lonceng.